Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita jumpa lagi untuk video yang kedua. Masih lagi berkenaan dengan urusan di JPJ, di Jabatan Pengangkutan Jalan. Dan kali ini kita akan share ataupun kita akan menemu ramah seorang pegawai di JPJ Negeri Perlis, bahagian inspection lah. Kita akan bertanyakan beberapa soalan, yang mana soalan-soalan ni pun memang selalu kita dengar dan juga kita baca. Jadi untuk menjawab soalan-soalan yang selalu berlegar di media sosial dan juga di rata-rata ni, jom kita dapatkan jawapan yang sebenar-benarnya di JPJ Negeri Perlis. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya TC Zawawi bin Ahmad, Ketua Seksyen Kejuruteraan Bahagian Kejuruteraan Otomotif JPJ Negeri Perlis. Untuk proses pemeriksaan kenderaan, terutama motosikal, pihak ibu pejabat dan pihak kementerian dia benarkan untuk buat pemeriksaan di JPJ. Okey, di bahagian kejuruteraan otomotif di JPJ setiap negeri. Okey, dan juga boleh dibuat di mana-mana puspakom. Ya, dua tu saya yang kebenaran yang dibenarkan. Dan satu lagi, kalau ada melibatkan program lah. Kalau ada melibatkan program, maksud dia di luar premis kami lah. Di luar premis JPJ, kata ada program JPJ bersama rakyat ke apa macam tu kan, contoh. Maksud dia kita boleh buat di luar lah. Jika terlibat dengan program sahaja. Itu kebenaran khas daripada Ketua Pengarah lah. Untuk pemeriksaan motosikal sahaja. Kereta tidaklah. Ya, kereta tidak. Cara nak bawa motor yang baru kita restore ke JPJ, adakah boleh bawa on road tu, ataupun kita kena bawa naik satu kenderaan lain, nak naik lori ke, pick up ke apa ke, ataupun ada kaedah yang lain pula ke? Okey, kita ada dua tiga cara. Maksud dia, salah satu cara yang selalu yang di implement di JPJ di Perlis ni, kita guna kaedah pertama, pihak pemilik ataupun owner kenderaan tersebut, dia mengambil insurans, dia cek dulu blacklist dengan JPJ, dan dia ambil insurans kenderaan tu kalau tak ada blacklist apa kan, dan dia akan ambil permit perjalanan 3 hari dekat bahagian pelesenan kenderaan Di JPJ? Di JPJ, ya. Okay. Maksudnya urusan permohonan tu kena datang sendiri ke kaunter JPJ ataupun boleh melalui online ke macam mana? Kalau ikut buat pasal sekarang ni kena datang sendirilah dekat kaunter. Okay. Dia tak ada lagi dalam sistem untuk online permohonan tu. Permohonan tu boleh guna pakai selama, kalau dulu dia panggil permit perjalanan 1 hari, sekarang dia benarkan untuk 3 hari. Maksud dia kata pihak owner datang pada hari ini, kata contoh jadi dia balik untuk buatkan kenderaan dia pada lusa. Jadi dia boleh gunalah, ataupun dia balik datang buat kenderaan dia esok, dan lusa pun dia boleh guna lagi, sebab dia sudah ada insurans. Sebab syarat utama untuk dapatkan permit perjalanan 3 hari ni, dia mesti kenderaan tu dah bayar insurans. Dia macam tu. Tapi kalau terus bawa tanpa kita apply surat perjalanan tu, boleh ke tak? Okey, kalau mengikut pada sistem pada sekarang ni, tak boleh. Sebab apa? Kena permit perjalanan tu dia ada nombor siri dia. Jadi pihak bahagian pemeriksaan, bahagian teknikal pemeriksaan, dia akan masukkan nombor siri permit tersebut ke dalam sistem, baru dia orang boleh print pula laporan pemeriksaan kenderaan tersebut. Untuk permit perjalanan 3 hari itu tiada kos yang dikenakan. Cuma macam saya katakan tadi, pihak tuan kena ambil insurans lah. Itu saja. Okay. Dan untuk pemeriksaan kenderaan pun tak ada kos yang dikenakan kalau di JPJ lah. Okay. Kecuali kalau di puspakom. Di puspakom dia memang ada lah. Fokus utama dia, kita akan cek untuk pengesahan data kenderaan tersebut. Contoh macam kategori 1 hingga 5 kenderaan tersebut kan, dia perlu buat pemeriksaan lah untuk pengesahan data. Jadi benda yang paling utama kita akan cek nombor enjin, nombor chassis dan keadaan kenderaan tersebut. Sama ada
kenderaan tersebut ada potong sambung ataupun tidak. Jadi kalau macam bak lampu menyala, signal menyala, dia punya cat asal dia tu macam mana tu? Adakah itu pun salah satu benda yang dititik beratkan? Okey, itu memang kita titik beratkan juga sebab kita komponen dalam motosikal ni, sebab kita JPJ sekarang berada di bawah Kesatuan Eropah. Maksudnya kita di bawah UNECE. Jadi kita tertakluk semua kenderaan yang berdaftar dengan JPJ di Malaysia ni ada sama juga yang mana yang berdaftar di negara-negara di bawah UNECE. Okey. Jadi kita ada lebih kurang kalau untuk motosikal ni, untuk type approval dia ni 40 regulation kita kena ikut. Jadi standard motosikal kita ni, kita jangan kata orang kata apa, teruk lah peringkat ni. Kita ada standard sama dengan Europe. Sebab Malaysia ni negara yang ke-52 di bawah UNECE, Suruhanjaya Ekonomi Eropah. Maksud standardnya Malaysia ni. Semua apa pengeluaran dari segi otomotif negara kita mesti kita kena ikut yang tu. Sama dengan negara luar juga. Memang ini kita adalah negara yang ke-52 lah. Maksud dia kita setiap komponen tu dia ada e-marking dia. Jadi ini standardnya. Ya, ini standard dunia. Standard Europe kita. Bukan kata main-main lah orang kata kan. Orang kata buat motor, buat main-main untuk pemeriksaan, buat main-main ada. Maksud kita kena ikut semua ni. Untuk pengetahuan semua, apabila dah kenderaan yang hadir untuk inspection, untuk buat pemeriksaan di JPJ lah, di bahagian kejuruteraan otomotif, kita akan tengok dari semua sudut. Yang saya cakapkan tadi, yang paling utama tu nombor chassis dan nombor enjin. Okey, dan keadaan fizikal kenderaan lah, sama ada potongan sambung. Termasuk juga dengan cat. Apabila kita buat pemeriksaan, cat yang kita nampak tu kita akan daftar atas cat yang baru tu. Maksudnya kita boleh ubah lah. Kata dulu, kata Honda C70 kan, warna kelabu. Sekarang ada owner dia dah cat baru, warna merah contoh kan. Okey, kita akan masuk semasa pemeriksaan tu warna merah. Dan dalam sistem nanti akan masuk warna merah. Okey, maksudnya bila dikeluarkan dalam sistem dalam geran masih lagi sama. Dalam geran pun kita akan ubah. Auto tukar lah tu. Kita akan tukar. Jadi maksudnya bukan jadi isu lah tu. Tak ada isu. Memang tak ada isu. Cuma akan ditukarkan saja. Ya. Tak ada masalah yang tu. Kalau proses inspection tu menunjukkan ada satu benda yang salah lah, tak sampai standard ataupun adalah bagi contohnya bodi motor tu ada kesan potong ataupun sambung. Jadi apa tindakan daripada DPJ? Okey, apabila kita menjalankan pemeriksaan dan kita dapati terdapat pada fizikal kenderaan tersebut ada kesan potong dan sambung. Okey, kalau motosikal ni kesan potong dan sambung yang kita diiktiraf, yang dikategorikan potong dan sambung ni adalah selepas pada absorber dia lah. Maksud dia kan selepas pada absorber maksudnya ke tengah, ke depan, bukan ke belakang lah. Bukan ke belakang. Sebab ke belakang ni tuan ada boleh nampak kan, dia boleh ada penyambungan untuk yang dia punya agak bawah tu kan. Yang selepas pada tu, maksudnya daripada absorber terus ke tank lah, ke bahagian tank, kita istilahkan potong sambung. Maksud kenderaan tu tak dibenarkan, tak selamat digunakan di atas jalan raya. Okey, mengikut pada amalan kejuruteraan lah. Okey. Jadi yang mana yang tuan tanya tadi, kita akan ambil tindakan kenderaan tu, kita akan keluarkan laporan juga. Tapi laporan dia gagal lah. Gagal, dan kita akan maklum pada situ apa kegagalan dia tu. Okey. Selalunya kalau contoh terdapat kesan potong sambung pada bodi kenderaan lah kan, pada bodi motosikal kenderaan dari mana ke mana kan, dan itu akan diambil maklum. Laporan tersebut akan dihantar kepada bahagian lesenan kenderaan. Maksud kita akan ambil tindakan blacklist lah. Okey, motor tu memang tak boleh dilesenkan semula lah. Dia boleh scrap lah kita kata kan. Maksudnya sekali itu saja, tak ada peluang kedua? Ya, tak ada. Memang itu adalah orang kata apa, kecacatan yang mandatory.
Tapi kalau lah motor tu dah sebelum ni, masa tengah dia duduk tersadai tu, bahagian tu yang jadi masalahnya. Jadi maksudnya owner terpaksa buang lah bahagian yang dah reput tu. Jadi dia sambung, tak tahulah macam mana dia buat kan. Okey. Jadi macam mana, ada satu kompromi tak daripada. Okey, macam ni. Dia setiap kenderaan kalau kita nampak ada berlaku reput ataupun karat, kita jangan terus buat cara pokok cherry lah, kita cakap jangan buat terus macam tu. Okey, dia ada cara dia, ada step dia. Maksud dia kita minta pihak owner bawa kenderaan tu dekat kita dulu. Datang dekat JPJ dulu bahagian kejutaan. Kita akan tengok. Kita boleh declarekan kenderaan tu reput dan karat. Jadi kita syorkan untuk buat pembaikan. Jangan dia buat pembaikan dulu. Jadi kalau dia buat pembaikan dulu, yang selalu kita jumpa atau pengalaman kita, dia akan buat potongan sambung. Dia bukan buat pembaikan. Itu perbezaan dia. Okey. Maksudnya biarlah motor tu tinggal rangka, banyaklah kerosakan tu. Yang penting bawa ke JPJ. Ya, kita akan bagi khidmat nasihat teknikal dulu macam mana. Bukan kita tak ada solution, dia ada. Okey. Apabila kenderaan untuk pemeriksaan fizikal kenderaan lulus, kita akan keluarkan laporan PG10 atau PG10, laporan pemeriksaan kenderaan, identiti kenderaan. Okey, dan kenderaan itu didapati memuaskan dan mengikut akta angkutan jalan dan kaedah-kaedah di bawahnya, dan kenderaan itu bolehlah untuk diteruskan riwayat hidup dia tu. Maksud dia boleh untuk bayar road tax, dia boleh buat pindah milik apa semualah. Jadi hiduplah kenderaan tu sampai selagi dia tak jadi orang kata apa? Selagi ada lah. Selagi dijaga dengan elok tu. Dia macam tu. Okey, ada satu lagi ni. Boleh. Berkenaan dengan ketuk nombor chassis. Okay. Ketuk nombor chassis yang baru. Maksudnya macam tadilah, kondisi motor yang dah rabak sangat tu. Jadi adakah JPJ ada solution di bahagian tu? Maksudnya adakah JPJ boleh untuk approve untuk diketuk semula nombor mengikut kepada geran? Maksudnya motor tu dah relai, dah reput, geran masih ada dan owner pun masih ada. Okey, silakan. Okey. Itu yang macam saya katakan tadi. Maksud dia, apa pun bila berlaku macam tu, kami minta owner jangan usik apa lagi. Bawa kenderaan ke tempat kami. Okey. Yang jadi masalah sekarang, owner dah usik. Maksud apabila berlaku usikan pada benda yang sensitif, contoh yang paling sensitif, nombor chassis. Bila owner dah buat nombor chassis dulu apa semua, macam mana kita nak nilai? Sama ada kenderaan tu reput ataupun jadi macam mana kan? Jadi bila bawa dekat kita dalam keadaan yang seadanya tu kan, kita boleh pastikan sama ada kenderaan ni telah orang kata apa, ubah surat ataupun dia memang reput semula jadi. Contoh tapak nombor chassis dia tadi kan. Okey, kalau kita dapati tapak nombor chassis tersebut dia ada dah reput semula jadi, kita akan bagi kebenaran untuk mengecek semula nombor chassis tersebut. Jadi ada solution dia, bukan kita tak ada. Ada bayaran tak kos untuk proses inspection? Setakat sekarang ni bahagian kejuruteraan otomotif belum ada lagi. Kita tak ambil bayaran lagi. Sekarang kita banyak kepada khidmat masyarakat. Yang bahagian kejuruteraan otomotif ni. Kita banyak bagi solution lah, bagi penyelesaian dekat owner lah kan. Soalan terakhir, proses tu berapa lama ambil masa untuk inspection tu? Proses dia kalau kata motor yang datang keadaan elok tak lama. Kecuali kalau lebih kurang setengah jam macam tu lah kita kata. Kalau melibatkan ada benda-benda yang tak sempurna lah. Contoh dia, kita dapat kesan nombor chassis ataupun nombor enjin ada diganggu usik. Itu memang makan masalah, sebab kita akan melalui proses satu lagi, iaitu proses untuk mengesan nombor tersebut di Jabatan Kimia Malaysia. Jadi itu yang mengambil masa. Dan masa tu motor tu kena bawa balik dulu ataupun kena tinggal di JPJ? Okey, kita akan keluarkan notis dan kita bagi owner bawa balik dulu. Kita akan bagi satu tarikh baru, tarikh lain selepas kita dah buat temujanji dengan pihak Jabatan Kimia. Kita akan maklum semula dekat owner.
Dan owner kena bawa lah motor tu sekali bersama dengan kita ke Jabatan Kimia. Dan dia punya masa tu bergantung pada kes lah. Ya, masa bergantung pada kes dan juga SOP bahagian kimia lah. Okey, harap-harap semuanya dah berpuas hati lah dengan jawapan daripada pihak JBJ. Dan kalau masih lagi tak puas hati, gua rasa kena buat satu sesi yang lain pula lah. Dan kepada yang masih lagi mempunyai soalan-soalan, yang masih lagi confused, yang masih lagi tak dapat jawapan, cuba komen dekat bawah, tulis soalannya. Nanti kita akan forward soalan tu ke pihak JPJ. Sebab sekarang ini kita sedang berinteraksi secara direct dengan JPJ. Jadi itu adalah kelebihan lah untuk pihak kami daripada Majalah Kapcai ni. Okey, kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Wrong and right, no.